Okey lah. Audio jelas tak sekarang? Saya minta feedback daripada anda sebab saya berpendapat tadi ada gangguan yang disengajakan untuk sabotage kot. So audio jelas tak? Minta feedback ya. Audio jelas tak? Tadi susah payah saya buat live ni, tapi audio diganggu. So audio jelas, boleh beri feedback sesiapa sahaja. Minta feedback. Kalau audio jelas, saya nak mulakan. Okey, terima kasih. Ya. So tadi saya buat live susah payah gila dan audio tak ada. So nampak macam diganggu lah kebelakangan ini. So share ramai-ramai live ini kerana sejak kebelakangan ini live bukan saya saja, ramai ya, sama ada disekat ataupun ditekan pencapaiannya. Maknanya dia tak keluar di Facebook anda tidak tahu saya buat live. Jadi anda wajib tonton sekurang-kurangnya 5 live yang lalu yang telah saya lakukan berkait dengan pelepasan Zaid Hamidi. Anda perlu pergi ke Facebook Regi J.C. Ritaudin dan scroll ke bawah dan tonton ya. Baik. So hari ini saya akan buat analisa keputusan PRK Pulai dan Simpang Jeram. Jadi ada banyak persoalan yang mungkin ada di dalam kepala anda dan saya akan cuba beri analisa saya. Dan ada beberapa perkara yang saya lihat dalam tempoh berkempennya apabila saya rujuk kepada penganalisa dan sebagainya. Mereka sama ada terlepas pandang atau tidak menilai benda-benda penting yang seharusnya dinilai untuk mendapatkan jangkaan yang lebih tepat. Ini pendapat saya. Sebab itu dalam tempoh kempen saya telah senyap ya. Anda perhati 2 minggu lebih orang tanya saya macam-macam soalan, buat ramalan lah apa. Saya tak sentuh walau sedikit pun berkenaan dengan Pulai dan Simpang Jeram. Hari ini saya akan jelaskan mengapa. Dan yang lebih penting, live hari ini perlu menjawab soalan apakah makna keputusan-keputusan ini terhadap referendum rakyat menentang Anwar dan Zaid. Dan itu saya yakin saya boleh jelaskan. Saya mulakan dengan Pulai. Baik. Untuk Pulai, calon PH menang dengan majoriti 18,641 undi. Dan untuk PRK Simpang Jeram, calon PH menang dengan majoriti 3,514 undi. Okey. Saya mulakan dengan Pulai. Jadi apa maksud keputusan Pulai itu? Ya. Baik. Di Pulai, kalau anda hendak membuat analisa, anda kena sebenarnya merujuk kepada keputusan-keputusan bermula tahun 2008 untuk memahami peralihan pengundi. Kalau anda tidak merujuk dari tahun 2008, analisa anda akan salah. Baik. Pada 2008, yang menang di Pulai ialah Barisan Nasional atau UMNO. Yang bertanding adalah Barisan Nasional dan PAS. Cuba teka siapa calon PAS. Salahuddin Ayub. Ya. Arwah ya. Salahuddin Ayub adalah calon PAS. Baik, Salahuddin atau PAS kalah kepada Barisan Nasional, di mana Barisan Nasional pada 2008 memperolehi majoriti 20,449. Ya, so majoriti BN besar, Salahuddin kalah. Kemudian pada 2013 atau PRU 13, Salahuddin bertanding semula di Pulai. Tetapi bawah tiket siapa? Masih bawah PAS. Jadi Salahuddin ni orang PAS pada ketika itu. Walau bagaimanapun pada 2013 Salahuddin walaupun kalah kepada Barisan, tetapi dia berjaya mengurangkan majoriti Barisan, di mana Barisan pada 2008 menang majoriti 20,000 lebih, tetapi pada 2013 hanya menang dengan majoriti 3,000 lebih. Maknanya Salahuddin telah merampas hampir 20,000 penyokong Barisan Nasional dan bawa masuk kepada PAS. Okey.
Nah, pada 2018 Salahuddin akhirnya berjaya rampas kerusi Pulai dalam percubaan kali ketiga. Tetapi bezanya pada 2018 Salahuddin telah lompat masuk ke dalam Pakatan Harapan, ataupun pada masa itu ialah PH lah. Pada PRU 14 Salahuddin bertanding bawa tiket PH, bukan bawa tiket PAS. Jadi 2008 Salahuddin bawa tiket PAS, 2013 Salahuddin bawa tiket PAS, dan dia telah merampas hampir 20,000 penyokong Barisan Nasional masuk menyokong dia di bawah tiket PAS. Maknanya dia telah rampas hampir 20,000 penyokong BN tukar jadi penyokong PAS. Tetapi pada 2018 Salahuddin telah rampas kerusi Pulai tapi bawa tiket PH. Ya. Jadi Salahuddin menang dengan majoriti 28,924. Majoriti besar tu. Jadi apakah makna keputusan ini? Keputusan ni bermakna Salahuddin, walaupun penyokong dia adalah penyokong PAS, tetapi penyokong dia suka sangat kat dia, sehingga kan walaupun dia masuk PH, mereka sanggup ikut dia ke PH. Okey, mereka tak kisah, mereka sanggup sokong dia, ikut dia ke PH. Dan ini terbukti pada pilihan raya umum yang baru berlangsung 9 bulan yang lalu, iaitu PRU 15. Salahuddin masih menang dengan majoriti lebih besar, iaitu 33,174. Maknanya orang pilih Salahuddin bukan sebab PH, sebab mereka suka Salahuddin. Penyokong PAS yang ikut Salahuddin bukan sokong Salahuddin sebab mereka suka PH, sebab mereka suka Salahuddin. Salahuddin ni memang orangnya baik. Saya pun masa dia meninggal, saya dah beritahu Salahuddin ni orangnya baik. Sayangnya dia bawah PH, dia bawah Parti Amanah, parti yang dianggap sekutu DAP, sekutu rapat DAP. Malah ada yang kata parti itu diwujudkan oleh DAP. Itu yang saya sedih. Tetapi Salahuddin orangnya baik. Jadi ini menunjukkan orang sayang Salahuddin, walaupun yang asalnya menyokong dia adalah penyokong PAS yang ikut dia ke PH, tetapi mereka sanggup sokong dia sekalipun mereka tidak sokong PH. Dan ini terbukti pada PRK yang berlangsung baru-baru ni. Hanya 9 bulan selepas memberi Salahuddin majoriti yang begitu besar, calon baru PH ni yang menggantikan Salahuddin menang hanya dengan majoriti 18,641. Maknanya lebih separuh daripada penyokong Salahuddin telah gaib. Gaib ke mana? Kembali ke Perikatan Nasional lah. Mereka asalnya daripada PAS. Mereka ikut Salahuddin. Kemudian bila Salahuddin masuk pakatan, mereka kekal bersama Salahuddin. Bila Salahuddin meninggal, mereka lari. Ya. So inilah sebenar mesej sebenar daripada keputusan PRK Pulai. Ya. Dan keputusan PRK Pulai menunjukkan bahawa UMNO tidak berjaya membawa sebarang undi tambahan kepada Pakatan Harapan. Kerana jangan lupa ya, kalau kita lihat 2008 UMNO yang menang, Salahuddin kalah. 2013 UMNO menang majoriti tipis. Walaupun Salahuddin kalah, tapi dia berjaya rampas hampir 20,000 penyokong UMNO. Pada 2018 penyokong UMNO yang dulu beralih kepada PAS disebabkan Salahuddin, sanggup ikut Salahuddin ke Pakatan Harapan. Pada 2022 penyokong UMNO yang asalnya daripada yang ikut Salahuddin ke PAS, kemudian ikut dia ke Pakatan, kekal dengan Salahuddin. Tetapi bila Salahuddin meninggal, penyokong UMNO ni tak menyokong PH, dia lari balik ke Perikatan Nasional, menyebabkan majoriti PH susut hampir separuh. So ini adalah referendum menentang pentadbiran bersama Anwar Ibrahim dan Zaid Hamidi. Okey. So kita sudah melalui 6 pilihan raya negeri.
6 pilihan raya negeri ini melibatkan 245 kerusi negeri. Okey. Dulu PH dengan BN menang pegang 60% daripada 245 kerusi di 6 negeri itu. Tetapi lepas 9 bulan Anwar berkuasa, Perikatan Nasional kini pegang 60% daripada 245 kerusi di 6 negeri itu. So itu jumlah kerusi yang banyak, dan ini menunjukkan referendum jelas menentang Anwar dan Zahid. Tetapi itu peringkat negeri. Selepas 9 bulan Anwar berkuasa, belum ada PRK Parlimen. Jadi Pulai adalah PRK Parlimen pertama di kubu kuat PH. Dan di kubu kuat PH, kerusi Parlimen di negeri yang dikira sukar bagi Perikatan Nasional tembusi, Perikatan Nasional telah berjaya jinakkan PH dengan merampas balik penyokong-penyokong yang asalnya penyokong PAS yang telah ikut Salahuddin ke PH. Jadi ini adalah referendum rakyat menentang gandingan Anwar dan Zahid. Ini adalah mesej penyokong Melayu Islam yang mengatakan, kami berada di PH dulu bukan sebab kami sokong PH. Kami berada di PH dulu kerana kami hanya sokong Salahuddin. Tak ada Salahuddin, kami ucap selamat tinggal. Itulah mesej yang saya secara peribadi lihat diberi oleh pengundi di Pulai. Okay. So itu cara analisa dia sebenarnya. Anda kena lihat sejarah kerusi Pulai. Simpang Jeram pula adalah kerusi kawasan Dewan Undangan Negeri. Now, Simpang Renggam ni bukannya Dewan Undangan Negeri bawah Pulai, walaupun calon dia sama. Dulu Salahuddin di Pulai dan Salahuddin di Simpang Jeram, tetapi Simpang Jeram bukannya di bawah Parlimen Pulai. Simpang Jeram adalah kerusi Dewan Undangan Negeri di bawah Parlimen Bakri. Parlimen Bakri ni kubu kuat siapa? Kubu kuat DAP. Okey. So, kalau anda lihat Pulai, Pulai asalnya kubu kuat Barisan. Salahuddin rampas penyokong Barisan, bawa masuk PAS. Kemudian bila Salahuddin lompat masuk PH, dia bawa penyokong tu ikut dia ke PH. Bila Salahuddin meninggal, penyokong itu tidak mahu lagi bersama Pakatan. Sebab itu asalnya kubu kuat Melayu Islam, kubu kuat PAS, kubu kuat BN. Tetapi Simpang Jeram duduk dalam Parlimen Bakri. Parlimen Bakri ni kubu kuat DAP. Dan kita sudah lihat dalam 6 pilihan raya negeri melibatkan 245 kerusi yang baru berlangsung tak sampai sebulan yang lepas. Bila melibatkan kerusi DAP, hampir tidak ada perubahan. Jadi oleh kerana Parlimen Pulai, Parlimen Bakri ni daripada 2008 hingga 2013 hingga 2018 hingga ke 2022 semuanya kubu kuat DAP, maka kita boleh jangka tidak akan ada perubahan di Simpang Jeram. Dan itulah yang berlaku. Pada 2018, PH menang dengan majoriti 7,000 lebih di Simpang Jeram. Pada PRU 16, pada PRN 16 maaf ya, sebab Johor ni dia adakan pilihan raya negeri tak serentak dengan PRU 15. Dia adakan sebelum PRU 15, di mana bosku telah berkempen dengan hebat di Johor. PH hanya menang majoriti 2,399. Jadi majoriti PH susut. Dan pada PRK yang baru diadakan ni, majoriti PH hanya 3,514. Naik sedikit berbanding dengan PRN 15, tetapi jauh kurang daripada 2018. Ya. So, sebenarnya tidak ada banyak perubahan di Simpang Jeram, dan apa pun itu adalah kubu kuat DAP. Sebab apa? Dia duduk dalam Parlimen Bakri. Okey. Parlimen Bakri ni kubu kuat DAP. Okey. So, Simpang Jeram ni satu kerusi. Kalau babak negeri ni, saya tidak akan menilai Simpang Jeram. Sebab itu dari awal saya tak sentuh langsung Simpang Jeram. Sebab dia satu kerusi. Tak sampai sebulan lepas kita sudah melalui pilihan raya negeri melibatkan 245 kerusi negeri. Simpang Jeram baru satu kerusi negeri. Dan 245 kerusi negeri yang dipertandingkan tak sampai sebulan lalu menunjukkan satu gelombang penolakan terhadap Anwar dan Zahid yang cukup besar.
ya, di mana kini perikatan pegang 60% kerusi. So simpang jeram saya tak begitu hiraukan. Cuma saya melihat dalam tempoh berkempen ramai bersemangat dan berkata simpang jeram boleh menang, yang sukar menang ialah Pulai. Sebenarnya pandangan saya terbalik. Simpang jeram ni boleh lupakan. Pulai ada harapan. Tetapi oleh kerana pendapat saya berbeza, maka saya diam. Okey. Dan nampaknya memang benar di Pulai PAS telah membawa satu impak yang besar, di mana penyokong-penyokong asal PAS yang hanya berada dalam PH disebabkan Salahuddin sudah menghantar mesej kepada Anwar dan Zahid. Tak ada Salahuddin, tak ada kami. Kami bukan berada di sana disebabkan anda, disebabkan Anwar, disebabkan Zahid. Kami berada di sana sebab Salahuddin. Salahuddin tiada, kami minta maaf. Kami nak balik kepada rumah asal kita, iaitu PAS. Itulah mesej dari Pulai. Dan peratus yang keluar mengundi di Pulai terlalu rendah, 47%. Kalau kita lihat 2008, 71% keluar mengundi. Kalau kita lihat 2013, 85% keluar mengundi. 2018, 82% keluar mengundi. 2022 baru ni 71% keluar mengundi. Tetapi pada PRK yang diadakan semalam, hanya 47% keluar mengundi. Jadi di Johor ni, kalau peratus yang keluar mengundi rendah, dia sepatutnya memihak kepada barisan, tetapi barisan tidak bertanding. Oleh kerana barisan tidak bertanding dan barisan menyokong PH, maka ianya sepatutnya memihak kepada PH. Jadi bagaimanakah dalam keadaan peratus yang keluar mengundi cukup rendah dan sepatutnya memihak kepada PH, majoriti PH jatuh separuh. Jadi saya yakin jika peratus yang keluar mengundi lebih tinggi, mungkin lebih 75%, PH sama ada akan menang tipis atau kalah di Pulai. Itulah analisa yang saya fikirkan adalah analisa yang tepat berkaitan dengan PRK Pulai dan simpang jeram. Jadi referendum menentang pentadbiran Anwar dan Zahid cukup jelas, dan kita sama-sama menunggu kemungkinan dalam bulan ini atau dalam bulan depan kerajaan tumbang, sama ada menerusi penarikan sokongan MP-MP Barisan Nasional ataupun usul tidak percaya, undi tidak percaya efektif di bawah sidang parlimen Oktober ini. Usul undi tidak percaya efektif bermakna jika ada rang undang-undang kerajaan yang kalah dalam undian fasa kedua dan ketiga, ya, maka Anwar perlu letak jawatan. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Jangan lupa share ramai-ramai, ya, sebab analisa saya ni ikhlas dan anda boleh nilaikan sendiri apa yang telah saya ceritakan. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.